Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Cikgu Zalinda. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita iaitu 9.3 proses utama bumi. Proses utama bumi dia terbagi pada dua. Yang pertama kita panggil proses eksogen. Proses eksogen ni dia berlaku di permukaan bumi. Yang kedua kita namakan proses endogen. Endogen ni dia berpunca dari bahagian dalam bumi. Ingat, endo di dalam. Berpunca dari bahagian dalam bumi. Akan membentuk dan mengubah permukaan bumi. Proses eksogen contohnya adalah seperti proses luluh hawa, hakisan, angkutan dan pengenapan, susutan jisim dan susutan darat. Contoh proses endogen ialah proses olakan mantel, proses pergerakan kerak bumi dan aktiviti magma. Kita tengok proses eksogen dulu. Yang pertama, kita tengok proses luluh hawa. Proses luluh hawa ialah proses pemecahan atau penguraian akibat perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Contohnya yang ini awak tengok batu ni, dia berlubang kat sini sebab dia berlaku proses luluh hawa di mana air hujan ni dia akan bertindak di atas batu ni, dia jatuh kepada batu dan menyebabkan batu ni menjadi terluluh hawa lah. Dia akan berlaku pemecahan dan penguraian. Dan lama-lama batu ni dia boleh pecah. Ini ialah proses luluh hawa. Yang kedua kita namakan proses hakisan. Proses hakisan ialah proses penghausan permukaan bumi. Disebabkan oleh ejen yang bergerak. Contohnya kalau awak tengok kat sini, ini ialah batu yang ada di kawasan laut. Lama-lama batu ini dia akan mengalami hakisan dan menyebabkan dia pecahlah, dia akan hilang, berlaku hakisan. Itu maksud hakisan, dia berlaku oleh ejen yang bergerak seperti ombak dan angin. Yang ketiga, kita namakan proses angkutan dan pengenapan, iaitu bahan yang dibawa oleh ejen seperti air dan ombak. Bahan ini dia akan dienapkan apabila laju ejen menjadi perlahan. Contohnya ialah di kawasan banjir. Bila berlaku banjir, dia akan membawa banyak jenis bahan. Kemudian dia berlaku proses pengenapan dan dia akan terenaplah, dia termendap di dasar tanah ni. Yang keempat kita namakan proses susutan jisim dan susutan darat, di mana pergerakan tanah dari atas turun ke bawah. Dia akan turun. Contohnya, ia berlaku tanah runtuh disebabkan tarikan daya graviti yang kuat menyebabkan berlaku tanah runtuh. Yang ini kita panggil susutan jisim dan darat. Okey, seterusnya kita tengok proses yang kedua, proses endogen. Proses endogen ialah proses olakan mantel, di mana suhu tinggi di dalam mantel dan teras dia akan menghasilkan arus perolakan. Yang ini suhu yang tinggi ini dia akan menghasilkan arus perolakan. Arus ini dia akan menggerakkan kerak bumi. Kerak bumi ni dia akan bergeraklah. Yang ini kita panggil proses olakan mantel. Yang kedua, proses pergerakan kerak bumi. Kerak bumi ini dibahagikan kepada beberapa plat mengikut teori plat tektonik. Plat ni sentiasa bergerak. Bila dia bergerak, dia akan berlaku pertembungan. Kemudian dia akan berlaku percambahan menyebabkan pelbagai bentuk benua dia akan terbentuk di permukaan bumi. Okey, yang ketiga dia berlaku proses aktiviti magma, di mana gunung berapi ini dia akan keluar daripada lohong daripada dalam kerak bumi. Magma ni dia cair dan dia panas, kemudian dia keluar melalui letusan yang kuat. Dia berletup sangat kuat magma ni. Bahan letupan ni dia akan membentuk kon gunung berapi. Itu aktiviti proses
endogen. Okey, ini secara ringkaslah notanya proses eksogen dan proses endogen. Ini cikgu pun dah terangkan, ini pun dah. Okey, seterusnya kita tengok fenomena geobencana. Kesan proses endogen ialah berlaku kejadian geobencana. Geobencana ni kita panggil malapetaka lah. Berlaku bencana alam. Contohnya seperti vulkanisme, letusan gunung berapi, pemanasan global, tsunami, tanah jelus, hujan asid, gempa bumi, lubang benam dan tanah runtuh. Yang ini boleh berlaku, contohnya proses vulkanisme, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah runtuh, lubang benam, pemanasan global, tanah jelus. Biasanya berlaku di kawasan paya. Hujan asid biasanya berlaku di kawasan penirasian disebabkan kandungan sulfur dan dioksida yang banyak. Sains dan teknologi untuk menghadapi geobencana. Bila dah berlaku geobencana ni, biasanya dia sains dan teknologi dia telah mereka lah. Yang pertama, dia reka sistem pegera. Dia akan letakkan pada cerung bukit untuk memberikan amaran awal tanah runtuh. Maknanya alat ni dia akan berfungsi. Kalau berlaku tanah runtuh, dia akan bagi amaran lah kepada manusia supaya bersiap sedia untuk menghadapi tanah runtuh. Ini kita panggil sistem amaran tsunami pun telah diletakkan di pesisiran pantai untuk memberi amaran melalui satelit. Dan kalau dulu 2004 tu yang pernah berlaku di Aceh tu, dia tak ada sistem ni, menyebabkan ramai rakyat telah terkorban. Yang lagi satu ni diguna pengesan gempa bumi ni, dia macam ada wifi lah Dia beri amaran tentang gempa bumi. Kesan geobencana, kesan geobencana dia menyebabkan 4 benda lah. Yang pertama, dia akan berlaku kebuluran. Yang kedua, kehilangan nyawa. Yang ketiga, penyebaran penyakit. Dan yang keempat, kerosakan harta benda. Yang ini contoh sains dan teknologi lah. Yang digunakan untuk menghadapi geobencana, alat untuk mengesan tanah runtuh dan alat yang digunakan untuk mengesan tsunami. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita berjumpa di kelas akan datang. Sekian, terima kasih.